Sama Hani lagi esok di Terengganu. Terengganu. Dan ni, Syahmi, tadi saya duk fikir ni, kulit saya semakin hari semakin gelap. Duk fikir? Duk fikir. Fikir apa tu? Duk fikir kulit ni persepah ni makin lama makin gelap, makin kusam ni. Macam mana ni? Kusam. Itu nak buat apa tu kita? Makanlah film ni. Dah cuba, tak berkesan. Okey, jadi apa-apa sebenarnya kita nak bercakap mengenai masalah kulit ni sebenarnya. Inilah, kalau balik daripada berjemur di tengah pantai, di tepi pantai, mana tengah pantai? Okey, kalau balik berjemur, inilah hasilnya. Dan Suhaimi ni ada perbezaan colour ni. Warna muka dan leher. Boleh nampak perbezaan tu. Nak tengok lagi ke? Tak apa. Okey, itulah hasil daripada kulit terbakar. Dan itu merupakan kecederaan kulit. Sunburn. Okey. Jadi hari ini kita nak bercakap mengenai rejuvenasi kulit dan juga pengelupasan kimia, dan sekali lagi bersama kita ialah Dr. Chin Shin Chu, pakar perubatan estetik dan juga laser. Selamat pagi doktor. Selamat pagi. Selamat datang ke Selamat Pagi Malaysia. Di tahun baru? Di tahun baru 2009. Jadi kita nak menyentuh mengenai masalah kulit dan pastinya kita tadi saya dah sentuh mengenai masalah sunburn yang dikatakan sebagai satu kecederaan kulit. Jadi adakah jika seseorang itu terkena sunburn boleh menggunakan rejuvenasi kulit atau pengelupasan kimia ni sebagai kaedah rawatannya? Tidak ya, sebab sunburn tu sebenarnya satu kecederaan kepada kulit. Kita sepatutnya memakai pelembap kulit ataupun krim untuk mengurangkan sensitivity of the skin Jadi tidak boleh pakai pengelupasan kimia sebab it's contraindicated actually. Okey doktor, jadi mungkin sebelum kita berbincang dengan lebih mendalam lagi, apakah itu maksud rejuvenasi kulit dan pengelupasan minyak? Ada yang ingat macam bahan-bahan letupan pun ada kimia-kimia ni kan? Mungkin boleh terangkan pada penonton. Rejuvenasi kulit ni sebenarnya satu istilah yang menunjukkan kita untuk anti penuaan, untuk membuat kulit kita lebih cantik, lebih tampan dan lebih berseri lah, nampak lebih muda. Samalah kalau kita tidak jaga, macam kereta tu dia jadi pudar lah kan warna dia, kulit pun sama juga. Kalau kita tidak jaga, kita akan mendapat garis-garisan, dapat tompok-tompok hitam dan sebagainya. Dan bagaimana pula dengan pengelupasan kimia tu? Pengelupasan kimia sebenarnya ada satu kaedah di mana lapisan atas kulit kita dibuang. Ia menggunakan sejenis agen pengelupasan yang tertentu untuk memusnahkan lapisan kulit atas dengan cara yang terkawal. Jadi lapisan kulit baru akan tumbuh dan lapisan kulit yang baru ni lebih cantik, lebih gebu. Itu yang nampak meremajakan seseorang individu awet itu. Muda selalu walaupun umur dah mencecah berangan. Tak pernah buat lagi Tasnim. Okey, jadi seperti mana doktor jelaskan tadi, jenis pengelupasan kimia tu. Ya. Ada banyak jenis jenis-jenis yang terdapat sekarang ni seperti pengelupas asid glycolic ataupun AHA peel. Ada juga yang memakai pengelupas trichloroacetic acid ataupun TCA peel. Ada juga yang memakai modified TCA ataupun buffered, dan juga ada pengelupas kombinasi. Jadi ada berbagai-bagai cara. Terpulang kepada indikasi. Apa yang kita nak buat, kita kena pakai pengelupas yang berlainan. Jadi ini bagi mereka yang mendapatkan rawatan, terlebih dahulu mungkin memerlukan khidmat rundingan sebenum melakukan perkhidmatan. Mungkin juga doktor boleh terangkan mengenai apa tu AHA dan juga TCA seperti yang telah doktor sebutkan tadi. AHA sebenarnya adalah satu pengelupas kimia semula jadi ataupun dinamakan asid buah-buahan. Jadi bila kita meletak lapisan ni ke atas kulit, lapisan atas kulit tu adalah sel-sel mati ataupun dikenali sebagai corneocytes. Jadi mereka dipegang oleh lapisan perekap ataupun yang dinamakan desmosom ataupun desmosomal attachments Jadi pengelupas kimia ni dia akan memusnahkan lapisan perekap tu. Jadi ini akan menghasilkan satu lapisan baru ataupun kulit kita bersalin semula. Jadi kita boleh dapat kulit baru yang lebih cantik, lebih muda lagi. Dan seperti mana kita dapat saksikan pada skrin sekarang ni, itu adalah proses Proses, adakah itu tentang laser soft peel doktor? Belum lagi. Yang sebenarnya ini adalah satu proses di mana seseorang klien ataupun pesakit kita diperiksa kulit mereka dianalisa dari segi kelembapan, dari segi pigmen, dari segi content of the sebum ataupun dari segi keanjalan kulit kita, elasticity. Jadi mesin ni sebenarnya baik, dia boleh buat banyak. Jadi kita dapat tahu dengan lebih spesifik lagi
keadaan kulit kita. Kita nampak Dr. Bibi tengah Jadi bagi mereka yang menghadapi masalah kulit berminyak, jerawat juga boleh menjalani rawatan rejuvenasi dan juga pengupasan kimia ini Jadi tak ada masalah. Ya, boleh. Pengupasan kimia ni boleh dibuat untuk luka berparut, luka berpigmen, boleh buat untuk rejuvenasi, boleh juga dipakai untuk rawatan sesetengah jenis jerawat ataupun akne. Dan mungkin doktor boleh terangkan proses pengelupasan kimia ni, bagaimana proses dia dijalankan? Pengelupas kimia ni mula-mula bila pesakit kita datang, kita cuci muka dia dulu untuk mengeluarkan sebum dia. Lepas tu kita pakai asid glycolic acid. Tetapi asid glycolic ni sebelum kita letak, kita mesti tentukan the concentration. Sebab ada lain, ada 15%, 20%, 35%, 50%. Jadi kita kena tengok analisa kulit dia dulu, tengok mana yang lebih sesuai. Jadi lepas tu kita akan apply kulit dan tengok masa. Masa adalah amat penting ya. Kita ada pakai timer, tidak boleh pakai jam, kena timer a specific time so that the depth of the peel. Ini masih lagi proses ya, doktor? Ya. Okay. Ini klien kita masuk untuk saya rasa untuk membuat satu prosedur yang dikenali sebagai laser soft peel. Okey. Ya. Laser soft peel ni adalah satu lagi kaedah untuk mengelupas kulit. Kita tidak pakai kimia, tetapi memakai laser pula. Jadi pakai laser pun boleh mengelupas kulit dengan cara yang terperinci dan teratur. Doktor, adakah umur-umur tertentu sahaja yang boleh melakukannya atau semuanya bergantung pada keadaan kulit? Mungkin kulit tu tak adalah teruk mana, ada sikit. Ni ada syarat-syaratnya bagi mereka yang nak melakukan. Sebenarnya pengelupas kimia ataupun laser soft peel ni boleh dipakai oleh semua umur. Cuma tengok keadaan kulit saja. Kalau kulit yang terlalu sensitif tidak bolehlah. Kulit yang pernah tercedera kita kena tunggu dia sembuh dulu. Jadi ada banyak kriteria dia. Jadi kita tidak boleh saja-saja pergi mengelupas. Nanti buruk padanya. Jadi lebih baik pergi kepada doktor yang bertauliah, get a proper consultation first. Jangka masa setiap kali berlangsungnya suatu proses tu seperti mana sekarang kalau kita saksikan mengenai laser soft peel jangka masa yang diambil untuk rawatan ni berapa lama agaknya? Laser soft peel ni masanya lebih kurang setengah jam sehingga 1 jam sebenarnya. Sebab laser tu ambil masa yang kalau kamu lihat di skrin tengah dicuci muka klien kita tengah dicuci. Selepas tu dia akan apply a layer of carbon, a special carbon. Jadi hasilnya nanti adakah seperti yang diharapkan atau mungkin terdapat sedikit kekurangan, bagaimana? Hasilnya baik. Kalau kita berkata mengenai laser soft peel ni, hasil ni amat baik. Saya amat suka buat prosedur ni sebab dia it's not dangerous, it's quite safe procedure. You get very good result. Adakah sebarang pantang larang selepas menjalani pengelupasan kimia ni ataupun soft peel ni? Sebarang jagaan tertentu ataupun dari segi pemakanan? Kita kena jaga dengan baik ya, kena pakai pelembab yang baik, penghadang matahari yang baik ya, sunscreen ya. Kita tidak boleh keluar kena matahari saja sebab matahari itu selepas proses laser ni kulit kita sensitif. Kita tidak boleh kena pancaran matahari. Lagi satu, kita ada some of the things that we cannot use seperti tretinoin ataupun glycolic acid sendiri. Kita tidak boleh pakai lagi bahan-bahan yang ataupun skincare yang mengandungi bahan-bahan tersebut. Jadi aftercare is even more important than the procedure itself. Adakah sekarang dengan penggunaan barang-barang kosmetik ya seperti makeup, bedak dan juga sebagainya memberi kesan juga kepada kulit muka dan memerlukan rawatan kepada rejuvenasi dan sebagainya? This is a tricky question. Memang sebab di pasaran terlalu banyak produk-produk kecantikan untuk kulit.